Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek pendidikan moral, tingkatan 5, unit yang ke-7, berperi kemanusiaan, pemangkin kesejahteraan global. Okey, dalam unit ini, murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan ciri berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh perlakuan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang ketiga, merumuskan kebaikan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang keempat, mencerakinkan kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan sikap berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Dan yang terakhir, mengamalkan sikap berperi kemanusiaan dalam kehidupan harian demi kesejahteraan global. Cadangan nilai untuk topik kali ini adalah yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, nilai kasih sayang. Yang ketiga, nilai kerjasama. Yang keempat, nilai kesederhanaan. Dan yang kelima, nilai baik hati. Seterusnya, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan global. Okey, kesejahteraan global ialah suasana aman dan makmur dari segi keselamatan, jaminan makanan, kesihatan dan kelestarian global. Di mana kesejahteraan global ini bermaksud kesejahteraan di seluruh dunia. Okey, dari segi apa? Dari segi keselamatan tiada peperangan, jaminan makanan, tiada manusia di negara-negara tertentu yang kebuluran. Okay. Dari segi kesihatan, semua sihat dan kelestarian global. Tiada berlaku pencemaran alam. Suasana yang harmoni dan tenteram terjalin daripada amalan berperi kemanusiaan dalam kehidupan. Okey, kita tengok ciri berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang pertama, kita ada menghargai nyawa. Maksudnya dekat sini, kita menghargai semua nyawa yang ada di dunia. Tak ada bunuh-bunuh, tiada peperangan, tiada bom. Seterusnya, ciri yang kedua, menyayangi sesama makhluk. Tidak ada berlaku perlakuan zalim terhadap sesama makhluk. Seterusnya, menghargai dan menghormati hak manusia. Setiap manusia mempunyai hak. Hak untuk hidup, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat keperluan. Jadi, kita perlulah menghargai dan menghormati hak manusia. Seterusnya, kita ada empati dan simpati kepada masyarakat global. Okay, sekiranya berlaku bencana alam ataupun peperangan, so kita sebagai makhluk sesama manusia perlulah ada rasa simpati dan empati terhadap masyarakat global. Bila ada perasaan empati dan simpati, akan mendorong kita untuk membantu ataupun menghulurkan sumbangan kepada mereka. Ciri seterusnya, kita ada mencintai keamanan dunia. Maksudnya kita tidak sukakan perkelahian ataupun peperangan, pergaduhan, sebab kita nakkan keamanan. Seterusnya, kita ada melestarikan keseimbangan ekosistem. Maksud dekat sini adalah menyayangi dan menghargai alam sekitar, flora dan fauna yang kita ada sekarang. Tak boleh nak bunuh ataupun nak menyalahgunakan kita punya haiwan dan juga tumbuhan yang ada untuk kebaikan kita. Okey, dan yang terakhir kita ada info tambahan sedikit dekat sini. Menurut United Nations Committee on World Food Security, jaminan makanan yang bertunjangkan tiga tonggak utama, iaitu satu, ketersediaan, kedua, kestabilan dan akses. Dan secara keseluruhannya, jaminan makanan ini boleh ditafsirkan sebagai satu situasi apabila sikap individu memiliki akses ekonomi dan fizikal ke atas makanan yang cukup, selamat dan berkhasiat untuk hidup yang aktif dan sehat sepanjang masa. Sebagai masyarakat global, sikap berperi kemanusiaan perlu diamalkan dalam kehidupan harian demi kesejahteraan bersama.
Hal ini penting kerana pengamalan dan penghayatan sikap berperi kemanusiaan dapat membentuk masyarakat global yang sejahtera dan harmoni. Okey. Contoh pelakuan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang pertama, melindungi hak manusia. Contohnya, membantu golongan kurang bernasib baik, memberikan bantuan keperluan asas dan perubatan, menentang pemerdagangan manusia. Maksud pemerdagangan manusia adalah menjual manusia. Okey. Dan seterusnya, menyantuni setiap individu sebagai manusia. Menghormati setiap individu sebagai manusia. Yang kedua, sikap kepedulian dan keprihatinan. Contoh dekat sini dia bagi mewujudkan kumpulan sokongan kemanusiaan. Maksudnya menubuhkan kumpulan sokongan kemanusiaan sekiranya berlaku bencana alam ataupun peperangan di sesebuah negara. So kita akan hantarlah kumpulan sokongan ini untuk membantu dari aspek kemanusiaan. Yang kedua, membantu bencana alam, mangsa bencana alam dan pihak yang memerlukan, menyertai misi keamanan dan kemanusiaan. So kalau kita ada rasa berperi kemanusiaan, so kita akan menyertai misi keamanan dan kemanusiaan. Misi keamanan contohnya, negara kita menghantar tentera kita ke negara yang mengalami ataupun berlakunya peperangan. Jadi kita hantar kita punya askar kita untuk membantu dalam misi mengamankan peperangan tersebut. Okey, kalau pula misi kemanusiaan contohnya berlaku bencana alam di sesebuah negara, kita hantarlah misi kemanusiaan dari segi perubatan, dari segi makanan kepada negara-negara yang terlibat dengan bencana tadi tu. Dan yang terakhir, memberi sokongan psikologi dan moral. Yang ketiga, mencintai alam sekitar pada peringkat global. Bukan sahaja kita jaga alam sekitar di negara kita, tapi juga di peringkat global di dalam dunia. Okey, contoh kat sini, menyokong dasar dan kempen alam sekitar pada peringkat global seperti kempen yang dianjurkan oleh World Wide Fund for Nature. Contohnya, pada setiap tahun kita ada kempen Earth Hour. Kita mematikan elektrik selama 1 jam. Okay, sebagai tanda sokongan terhadap kempen yang dijalankan lah. Okay. Seterusnya, menentang penggunaan senjata nuklear dan kimia. Sebabnya senjata nuklear dan bahan-bahan kimia ni akan memberi kesan kepada penduduk dan juga umumnya kepada semua yang ada di dunia ni lah. Sebab tu kita kena menentang. Seterusnya, menghalang pemburuan haram dan pemerdagangan haiwan. Kalau tadi pemerdagangan manusia, yang ini pemerdagangan haiwan. Buru haiwan yang hampir pupus ataupun yang mendapat permintaan tinggi, yang orang suka makan, dan dia buru secara haram dan akhirnya dia jual secara haram juga. Dan akhir sekali, memelihara dan memelihara sumber alam. So kita tanggungjawab kita sebagai masyarakat global, kenalah menjaga alam sekitar. Tak kisahlah kita berada di mana, di negara kita sendiri ataupun di negara orang lain. Okey, dan yang terakhir contoh dia bagi kat sini, mencintai keamanan global. Contohnya, menyokong dasar dan kempen keamanan sejagat oleh pertubuhan antarabangsa, berpendirian teguh dalam mempertahankan isu keamanan, menentang diskriminasi berasaskan gender, warna kulit dan bangsa. Contohnya berlaku peperangan di antara golongan kulit putih dan golongan kulit hitam. Sepatutnya tidak perlu berlaku diskriminasi berasaskan warna kulit. Okey, saling menyayangi antara satu sama lain. Seterusnya, sikap berperi kemanusiaan ini dapat membentuk individu ke arah kesejahteraan global. Setiap individu yang mengamalkan sikap berperi kemanusiaan bersedia menjadi masyarakat global yang prihatin dan
mengambil berat terhadap perkara yang berlaku di sekelilingnya. Okey, kita tengok kebaikan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Apa kebaikan ataupun kesan baik apabila kita mengamalkan sikap berperi kemanusiaan? Yang pertama, menyemarakkan elemen kemanusiaan sejagat. Ada nilai kemanusiaan dalam masyarakat dunia. Seterusnya, menjamin keselamatan dan keharmonian global. So, bila kita ada rasa kemanusiaan, ada rasa kasih sayang, so dapat menjamin keselamatan dan keharmonian global dunia lah. Seterusnya, kita ada mewujudkan sifat kebersamaan yang bersesuaian dalam masyarakat global. Kebersamaan ni maksudnya sentiasa bersama, tolong menolong, bantu membantu, sokong antara satu sama lain. Seterusnya, kita ada membantu golongan yang kurang bernasib baik. So, kita dapat membantu golongan yang kurang bernasib baik. Macam tadi saya kata, golongan-golongan yang terlibat dengan bencana alam, yang terlibat dengan peperangan, yang terlibat dengan kekurangan makanan. Okey. Seterusnya, mengeratkan hubungan antara negara. So, bila ada perasaan kemanusiaan, seterusnya ada perasaan kebersamaan, dan akhirnya dapat mengeratkan hubungan antara negara. Dan yang terakhir, kita ada menjalinkan menjalinkan hubungan yang baik dalam masyarakat global, hubungan baik sesama negara. Dan yang terakhir, menghayati dan mengamalkan nilai universal. Ada 18 nilai universal. So, kita dapat menghayati dan mengamalkan nilai universal. Baiklah, sikap berperi kemanusiaan juga dapat menjamin kehidupan. Okey, kita tengok pengukuhan. Ada beberapa situasi diberi. Okey, kita tengok yang pertama, situasi pertama. Negara X telah melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Banyak rumah dan harta benda musnah, manakala rakyatnya melarikan diri ke negara jiran yang berhampiran. Jadi soalan dia, sekiranya anda rakyat negara jiran tersebut, jelaskan perlakuan kemanusiaan yang wajar anda lakukan. Jadi saya tulis dekat sini apa tindakan dia. Okey, sekiranya saya rakyat negara jiran tersebut, saya akan mewujudkan kumpulan sokongan kemanusiaan. Okey, melalui kumpulan ini kami akan mengumpul dana untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik tadi. Okey, situasi kedua. Rakyat negara X, rakyat negara A mengalami kebuluran akibat sekatan ekonomi daripada negara berkuasa besar. Banyak negara cuba menyalurkan bantuan namun telah disekat. Okey, biasanya negara-negara kuasa besarnya adalah negara-negara yang mempunyai ekonomi yang stabil. Contohnya Amerika Syarikat, China, Kanada. Ini antara negara-negara yang berkuasa besar. Maksudnya dia mengawal negara-negara yang kecil. Soalan dekat sini, wajarkah tindakan negara berkuasa besar tersebut? Kena jawab tindakan sama ada wajar atau tidak. Okey, jadi bila perlakuan itu adalah perlakuan negatif, so kita kenalah jawab tidak wajar. Kalau perlakuan tu perlakuan yang positif, kita jawab wajar. Okey, dan nyatakan ciri berperi kemanusiaan yang sepatutnya diamalkan oleh negara berkuasa besar tersebut demi kesejahteraan global. Okey, so saya buat kat sini tidak wajar. Okey, negara berkuasa besar perlulah menghargai dan menghormati hak manusia serta empati dan menghormati hak manusia serta empati dan simpati kepada masyarakat global dengan menyayangi sesama makhluk. Okey, situasi ketiga. Makanan eksotik kian menjadi kegemaran masyarakat dunia. Hal ini menyebabkan manusia hilang pertimbangan sehingga sanggup membunuh haiwan yang kian pupus. Ini tadilah pemburuan haram dan pemerdagangan haiwan. Cerakinkan kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan tersebut. Okey, kesannya manusia akan hilang pertimbangan sehingga sanggup berlaku kejam dan zalim. Selain itu, kelestarian alam juga akan terancam sehingga menyebabkan kepupusan fauna. Okey,
Dan situasi keempat, sebuah keluarga yang berasal dari negara mundur ingin mengubah kehidupan mereka. Mereka cuba memasuki negara lain tanpa izin dengan menggunakan laluan laut. Ini contohnya macam rakyat Indonesia nak bekerja di Malaysia, masuk ke Malaysia secara haram melalui ataupun menggunakan bot melalui jalan laut. Soalan dia, sekiranya anda pasukan keselamatan pantai, apakah tindakan yang patut anda lakukan dan justifikasikan tindakan anda? Jadi sebagai saya yang bersikap, saya cuba untuk rasionalkan, okey. So memasuki negara lain tanpa izin merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang. Ini adalah kita ada negara kita ada undang-undang, so kita tengok dulu pada undang-undang. Oleh itu mereka seharusnya dihantar pulang ke negara asal, okey, sebab dimasuk secara haram. Dalam masa yang sama mereka perlu diberi bantuan kerana mereka merupakan golongan yang kurang bernasib baik. Kita tahu dia buat salah, tapi dalam masa yang sama kita mesti ada sikap berperi kemanusiaan. So bantulah mereka. Okey. So sehingga bertemu lagi. Terima kasih.